Pada era pembangunan ini, perkembangan dalam bidang teknologi pada hari ini berlaku dengan cukup pesat. Kini, ramai orang dalam kemewahan dan kesenangan kerana zaman ini mempunyai pelbagai kemudahan teknologi, lantas dapat membantu kita dalam menjalankan pekerjaan harian kita. Acap kali kita mendengar bahawa negara Malaysia adalah negara yang turut dikenali sebagai negara yang kaya dengan pelbagai jenis makanan. Makanan merupakan makna yang besar dalam kehidupan manusia. Makanan merupakan antara keperluan asas dalam pembentukan kelangsungan hidup manusia selain menjadi medium dalam perhubungan dan komunikasi antara manusia. Falsafah makanan akan mencerminkan diri daripada segi aspek etika, politik, sosial, artistik, penentu identiti makanan. Bidang sains dan teknologi merupakan satu bidang berkembang pesat dalam pemakanan yang berlaku pada hari ini. Teknologi terkini digunakan oleh negara barat bagi memastikan makanan yang terhasil adalah berkualiti tinggi. Peralatan teknologi juga turut membantu dalam industri makanan seperti memastikan makanan yang terhasil adalah mencukupi untuk keperluan manusia dan menjamin supaya manusia memperolehi nutrien yang baik. Makanan adalah sangat penting kepada kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, malah semua makhluk yang bernyawa. Tambahan pula, setiap masyarakat mempunyai cita rasa yang melahirkan budaya makanan dan pemakanan tersendiri. Pemakanan merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, masyarakat di negara kita sangat dipengaruhi dengan budaya barat seperti makanan dan minuman. Yang ketiga, disebabkan itu, penyebaran budaya barat seperti pemakanan telah membawa budaya masyarakat Malaysia lebih ke arah budaya barat. Yang keempat, negara barat menggunakan globalisasi sebagai alat untuk menyebarkan nilai, amalan dan norma kehidupan ke seluruh dunia termasuklah Malaysia sendiri. Yang kelima, jika kita lihat pada hari ini, banyak restoran franchise atau dikenali restoran barat yang sentiasa membangunkan di kawasan bandar. Yang keenam, pada masa yang sama, negara kita juga kekurangan makanan yang menyebabkan negara terpaksa mengimport makanan dari luar negara. Yang ketujuh, kebiasaannya, negara yang lebih makan makanan moden ialah golongan remaja berbanding golongan lain. Namun kini, bebanan kerja dan kekangan waktu mendorong sebilangan orang menjadikan makanan barat sebagai pilihan dan mudah untuk diperolehi. Yang ke-8, bagaimana pengaruh ini boleh mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan makanan hari ini. Yang ke-9, pengaruh ini adalah melalui pengaruh sosial. Yang ke-10, hal ini kerana pengambilan makanan merujuk kepada kesan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang terhadap tingkah laku makan orang lain. Sama ada secara langsung atau tidak langsung, sama ada sedar atau bawah sedar. Yang ke-11, kesimpulannya, ahli falsafah pernah menyebut bahawa bahagian penting dalam badan adalah dengan pemakanan yang sebetulnya. Yang ke-12, masyarakat perlu mengelakkan makanan yang tidak sihat dan seharusnya menjaga cara pemakanan yang seimbang seperti yang disyorkan dalam piramid makanan. Yang ke-13, masyarakat juga perlu membuat pilihan yang bijak supaya memberi keutamaan pada tubuh badan. Perubahan alur pemilihan makanan rakyat Malaysia. Apakah makanan yang dominan dibawa masuk oleh barat ke dalam kedupas rakyat Malaysia? Yang pertama, makanan ringan iaitu junk food adalah istilah slang untuk makanan yang mempunyai nilai pemakanan yang sedikit dan seringkali tinggi lemak, gula, garam dan kalori. Istilah itu juga dicipta oleh Michael Jacobson, pengarah Pusat Sains dalam Kepentingan Awam pada tahun 1986.
Yang kedua, pengetinan merupakan kaedah mengawet makanan yang mana kandungan makanan diproses lalu disimpan ketat di dalam bekas kedap udara. Pengetinan menawarkan hayat simpanan yang biasanya dari 1 ke 5 tahun. Tentera Perancis menawarkan hadiah wang tunai sebanyak 12,000 francs untuk kaedah baru mengawet makanan. Nicolas Appert mencadangkan pengetinan dan proses tersebut mula-mula terbukti berkesan dalam ujian-ujian yang dikendalikan oleh tentera laut Perancis pada tahun 1806. Yang ketiga, apakah itu makanan segera? Makanan segera ialah ungkapan yang merujuk kepada makanan yang dapat disiap dan dihidangkan dengan pantas. Makanan jenis ini mula-mula menjadi popular di Amerika Syarikat dalam tahun 1950-an. Mahupun apa jua jenis makanan yang dapat disiap dan dihidangkan boleh dianggapkan makanan segera. Seterusnya, di manakah contoh tempat untuk mendapatkan makanan ini? Yang pertama, dengan peredaran masa dan kepesatan pembangunan, rangkaian restoran makanan segera terus bercambah dan bersilih ganti. Yang kedua, pasar raya dan kedai runcit merupakan salah wadah utama di mana semua makanan ringan dihidangkan kepada rakyat. Pelbagai jenis makanan segera dapat diperolehi daripada kawasan ini. Yang ketiga, QSR Brands telah merancang untuk membuka sekurang-kurangnya 67 cawangan baru restoran KFC dan 60 restoran Pizza Hut di seluruh negara menjelang tahun 2022. Yang keempat, KFC antara salah satu contoh restoran makanan segera yang besar di Malaysia. Restoran ini menghidangkan pelbagai jenis makanan segera yang digemari oleh rakyat Malaysia. Rumusan yang pertama, mengamalkan pemakanan kurang sihat dan tidak seimbang. Yang kedua, mengutamakan mudah dan cepat berbanding selamat. Yang ketiga, amalan pemakanan yang tidak sihat haruslah kita tinggalkan. Dan akhir sekali, mementingkan kesihatan diri sendiri terlebih dahulu. Seterusnya, implikasi atau kesan pengaruh falsafah moden dalam penyediaan makanan hari ini terbahagi kepada dua, iaitu dari segi kebaikan dan keburukan. Dari segi kebaikan, yang pertama, meningkatkan selera makan. Yang kedua, menghilangkan tekanan dalam diri. Dan yang ketiga, membantu atlet mencapai tahap fizikal yang baik. Dari segi keburukan pula, yang pertama, mendapat pelbagai penyakit berbahaya seperti obesiti dan sakit jantung. Seterusnya, kadar kesihatan akan menjunam dan akhir sekali merosakkan imej negara kita. Antara cadangan yang boleh dilakukan bagi menangani pengaruh falsafah moden dalam penyediaan makanan bagi masyarakat hari ini ialah: pertama, pihak ibu bapa mestilah bertanggungjawab dalam menitik beratkan pemakanan anak-anak dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang dalam kehidupan harian mereka. Yang kedua, pihak Kementerian Kesihatan haruslah menguatkuasakan undang-undang pengeluaran makanan segera dan memperluaskan lagi program-program kesihatan di samping memberi kesedaran kepada rakyat. Yang ketiga, pihak masyarakat haruslah menghadapi kemudahan teknologi dan kegawatan ekonomi dengan bijak agar mendapat manfaat yang positif lagi menguntungkan.